Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallim Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan, saudara Farid Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nasirun Rusmin, Munir Aldim, Basar Sulaiman, Nur Hafizah Osman dan semua yang hadir bersama pada malam yang mulia ni, Nurila Idrus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kiko Faisal Azhan, Saidah Saleh. Malam ni kita akan melihat ayat ke-19 sahaja, iaitu firman Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahilu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا. Hazina Nurdin, Habibah Abdullah, Tasnim Hannani, Jahid Honbi, Hajar Rughaya, Mak Rajang Sibu, Nur Syamsuddin Sabtu, Jamali Abdul Rahman, Zaitun Badrusyah, Mawar Desa, semua yang hadir pada malam ni ya. Hashim Akib. Terjemahannya bagi tuan Niki Tafsir Ibn Katsir boleh rujuk pada muka surat 37 jilid yang kedua ya. Hai orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai, iaitu mewarisi wanita dengan cara jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan buatan keji yang nyata, maka bergaullah dengan mereka secara yang patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, ahibbaci fillah, golongan yang amat saya kasih kerana Allah ya. Kami saya Cemes, Bestwood, Siti Aisyah, Ahmad Yazid Cik Mat, Nazirah Hamdan, Jaliah Jawan, semua yang hadir. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibn Abbas. Pada riwayat ini Asy-Syaibani berkata, Abu Hasan As-Sawa'i menyebutkan, dan aku tidak memiliki dugaan lain kecuali penuturan berasal daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini. Dahulu jika seorang lelaki meninggal, maka para walinya lebih berhak dengan isterinya. Jika sebahagian mereka mahu, mereka dapat mengahwininya atau mengahwinkannya atau membiarkannya. Mereka adalah orang yang paling berhak dengan isteri itu dibandingkan dengan keluarganya. Maka turunlah ayat ini. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, Nasai, Ibn Mardawai dan juga Ibn Abi Hatim. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini merupakan satu perangai buruk orang-orang jahiliah dalam zaman dahulu. Iaitulah boleh mewarisi, dalam arti kata boleh memfaraidkan harta yang ditinggalkan oleh si mati, termasuklah isterinya. Berarti kalau seseorang lelaki itu mati, dia memiliki beberapa orang isteri, antara isterinya itu boleh diwarisi oleh anak-anak tirinya, sebagaimana mereka mewarisi harta ayah yang tinggal. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, jangan kita lupa ya dalam sekuens dalam perhubungan dengan ayat yang lalu yang telah pun saya terangkan kepada tuan-tuan akibat dan juga larangan perbuatan-perbuatan haram fahisyah seperti zina, seperti liwat, seperti musahakah, dan hukuman yang dianjurkan dalam Islam, ancaman pelakunya. Kini ayat ini kembali menceritakan tentang bab warisan. Boleh jadi perbicaraan tentang perzinaan dan kekufuran yang dikecamnya itu sebagai isyarat bahawa anak-anak hasil perzinaan ataupun kekufuran, maka itulah faktor-faktor yang mengakibatkan dihalang mendapat warisan. Jadi antara adat buruk golongan jahiliah seperti yang telah diterangkan tadi, yang disebut oleh para ulama dalam kitab tafsir dan juga asbabun nuzul, contohnya tafsir Ibn Katsir sendiri. Apabila seorang meninggalkan isterinya, maka anak datang selepas itu daripada bekas isteri. Ayah boleh datang kepada ibu tiri jika salah seorang daripada anak lelaki itu berminat dengan mak tiri dia.
maka diberikan isyarat diletakkan pakaian kepada rumah perempuan tersebut di pintunya ke, ataupun diberikan kepada ibu tirinya itu sebagai tanda bahawa dia ingin mengambil mak tirinya itu sebagai isterinya pula yang diwarisi daripada ayah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Ini antara sikap buruk orang-orang Arab zaman dahulu, iaitu mewarisi uh, isteri kepada ayah yang telah meninggal itu, yang telah wafat itu, sebagaimana mereka mewarisi harta pusaka yang lain. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, kalau kita lihat dalam kitab tafsir yang antara yang menarik ialah seperti kisah dikemukakan oleh Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya. Waalaikumsalam ya Habibi Fairuz, Mawar Suci, Selina Arin, Nurli Muhammad, Cik Sia Muhammad, ahlan wa sahlan bikum. Seperti disebut oleh para ulama tafsir, contohnya Imam Ibn Ashur dalam tafsirnya, beliau berkata, antara peristiwa pelik dan juga masyhur yang famous berlaku di kalangan orang jahiliah dahulu sebelum Islam, iaitulah apa yang berlaku, matilah seorang lelaki bernama Umayyah bin Abdul Syams. Umayyah ni bukan perempuan, ni lelaki, Umayyah bin Abdul Syams, dan dia meninggalkan isterinya, beberapa orang isteri dan anak-anak daripada isterinya, antaranya Al-Ais, Abul Ais, Al-As, Abul As. Kemudian ada isteri yang lain juga, ada anak-anak, antara lain anak daripada isteri yang lain itu bernama Abu Amr bin Umayyah. Kemudian tuan-tuan yang hati dan dikasihi sekalian, bila mati saja Umayyah bin Abi Syams ini, anaknya bernama Abu Amr ini, anak daripada isteri yang lain itu, telah pun meminang ataupun mewarisi ibu tirinya, iaitu makciknya lah tuan-tuan dalam konteks cerita ini. Jadi Umayyah bin Abi Syams ini mati, meninggalkan isteri pertama dengan anak-anaknya Al-Is, Abul Ais, Al-As, Abul As, ini nama-nama orang Arab lah. Kemudian daripada isteri yang berikutnya, salah seorang anak lelaki bernama Abu Amr bin Umayyah. Abu Amr bin Umayyah ini telah berkahwin dengan isteri pertama kepada Umayyah binti Abi Syams. Itu makcik dia lah tuan-tuan. Dan dapat anak pula. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kahwin dengan makcik dia, dapat anak. Lalu dapat anak, dinamakan anak lelaki itu Musafir, Abu Mu'id. Ini adalah merupakan anak kepada Abu Amr daripada mak tirinya, daripada makciknya. Macam mana nak panggil Musafir dan juga Abu Mu'id ni nak panggil pakcik-pakciknya tuan-tuan, iaitu nak panggil, macam mana pelik peristiwa ini Jadi Al-Is, Abul Is, Al-As, Abul As ini anak kepada Umayyah bin Abdi Syams yang saya telah saya ceritakan tadi, daripada isteri pertama. Kemudian isteri pertama tu dikahwini pula oleh anak kepada isteri keduanya, maknanya anak yang bernama Abu Amr itu berkahwin dengan makciknya, dapat anak pula bernama Musafir, bernama Abu Mu'id. Macam mana kedudukan Abu Mu'id dan juga Musafir ini dengan pakciknya? Pakciknya itu Al-Is, Abul Is, Al-As, Abul As ini adalah hasil perkahwinan mak mereka dengan apa? Dengan bapa kepada ayah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Peliklah cerita ni tuan-tuan ya. Jadi inilah yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliah dahulu, kebejatan, penyimpangan, bagaimana seseorang lelaki itu sanggup untuk mengahwini isteri kepada ayah yang telah meninggal dunia. Jadi kata para ulama tafsir, ayat ini turun berikutan dengan peristiwa yang lain, iaitu kematian seorang bernama Abu Qais bin Al-Aslat. Maka bila beliau mati, wafat, anaknya ingin berkahwin dengan isterinya itu. Anaknya ingin berkahwin dengan makciknya, iaitu isteri kepada ayah yang telah meninggal. Nak berkahwin dengan isteri kepada ayah yang bernama Kabsyah binti Ma'an Al-Ansariyah. Lalu peristiwa ini dirujuk kepada Nabi SAW. Lalu Allah pun menurunkan ayat ini melarang sekeras-kerasnya seorang lelaki berkahwin dengan makciknya, berkahwin dengan ibu tirinya, berkahwin dengan isteri kepada almarhum ayahnya, isteri kepada ayah yang telah meninggal dunia, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Ini diharamkan tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Jadi dalam konteks apa yang dibawakan di sini, pernah berlaku, kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengutuskan pakcik kepada Al-Bara' bin Azib ini untuk pergi mencari lelaki yang telah pun berkahwin dengan makciknya ataupun isteri kepada ayahnya yang telah wafat. Nabi telah mengirim pakcik kepada Al-Bara' bin Azib ini supaya menyembelih dan membawa pulang kepala lelaki derhaka yang enggan mentaati perintah Allah selepas Islam, iaitu larangan berkahwin dengan makcik ataupun ibu tirinya.
Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi, ini satu perkara yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliah, iaitu perkahwinan apabila seseorang anak itu mendapati makciknya, iaitulah isteri kepada ayahnya yang telah wafat, dia berminat dengannya, dia akan hantar kain, baju, letak kat pintu, menandakan dia dah reserve wanita tersebut. Seandainya perempuan itu sempat pulang kepada kepangkuan keluarganya selepas kematian suami, anak-anak tirinya belum sempat melakukan demikian, maka dia tidak boleh dipaksa untuk berkahwin. Ada pula klausa exceptionnya tuan-tuan di pelik masyarakat Arab. Sementarahan pula kita lihat dalam amalan-amalan golongan tertentu di timur, sebagai contohnya negara India yang besar itu, benua India, amalannya pula kalau seseorang lelaki meninggal dunia, maka isteri kepada lelaki tersebut akan dibakar bersama-sama dengan mendiang tersebut. Jadi inilah amalan manusia yang menggunakan akal, baik orang Arab Jahiliah sebelum datangnya Islam, begitu juga orang Hindu yang mengamal demikian. Maka datang Islam untuk memberikan pilihan kepada perempuan bahawasanya perempuan itu bukannya komoditi, bukannya satu benda yang boleh ditukar-tukar tangan seperti dengan sewenang-wenangnya. Kerana orang-orang Arab dahulu mereka mengamalkan satu dasar penganiayaan kepada orang perempuan yang begitu dahsyat sekali. Bagi mereka, orang perempuan ni adalah seperti harta yang boleh diwarisi, seperti wang yang ditinggalkan, seperti emas yang ditinggalkan. Jadi mereka bila berkahwin dengan makcik ataupun isteri kepada ayah yang telah wafat itu, mereka tidak perlu bayar mahar lagi dengan alasan ayah dah bayar mahar dahulu. Jadi mereka tak perlu bayar kali kedua. Jadi ini antara sikap orang Arab yang ditentang oleh Al-Quran. Salah satu daripada maqasid Al-Quran, tujuan Al-Quran datang untuk membina masyarakat yang berakhlak, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi dalam ayat ini juga mengingatkan wala ta'dhuluhunna litazhabu bi'adhi ma ataitumuhunna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Jangan kamu menyusahkan mereka. Perkataan ta'dhuluhunna ni kalau kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab, kamus yang saya galakkan tuan-tuan memiliki, antaranya kamus Al-Farid yang mengumpulkan perkataan-perkataan dalam Al-Quran oleh tim dari UAE ini. Perkataan ta'dhuluhunna diambil dari perkataan adl. Adl ini kalau kita belajar bahasa Arab, diterjemahkan dengan makna menyusahkan. Pada mulanya berniat untuk menahan, kemudian menyusahkan. Kalaulah bahasa Arab merujuk kepada ayam yang tak bertelur, pokok yang tak mengeluarkan buah, dan unta yang susah untuk beranak, maka dipanggil perkataan ini juga adl. Jadi kerana itu dapat difahami tindakan orang-orang Arab dahulu zaman jahiliah, mereka menghalang kaum wanita daripada bernikah, berkahwin, menyusahkan golongan tersebut, sehingga apa yang dimaksudkan, katalah seorang lelaki itu berkahwin dengan seorang perempuan, dia bukan berkahwin dengan tujuan cinta pada perempuan tersebut, tapi matlamatnya lah untuk mewarisi harta wanita itu, yang dia tahu perempuan itu dari keturunan yang kaya, latar belakangnya banyak wang, banyak harta. Maka perkahwinan dengan perempuan tersebut hanya tujuan dia untuk mendapat, mengaum, mengharapkan tumpahnya rezeki yang banyak itu kepadanya, maka dia tidak bergaul dengan perempuan itu dengan cara yang betul. Ini kadang-kadang berlaku, berkahwin dengan anak orang kaya, berkahwin dengan janda yang kaya. Tujuan perkahwinan itu adalah untuk menumpang semangkuk, apa istilahnya tuan ni, mengambil kesempatan di atas kedudukan harta yang banyak milik wanita tersebut. Ini adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau ia dapat dibuktikan di pihak mahkamah, maka pihak hakim, qadhi akan membuat fasakh nikah kepada perkara ini. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi. Jadi golongan Arab Jahiliah ini mereka selalu menghalang wanita ataupun isteri mereka kahwini untuk diceraikan dengan cara betul, ditalak, untuk memberikan mereka menikah. Mereka kahwin dengan perempuan itu bukan kerana cinta padanya, tapi kerana nak mengambil hartanya. Jadi ayat ini dapat kita lihat larangan adat buruk itu. Allah menyatakan wala ta'dhuluhunna litazhabu ba'dhi ma ataitumuhunna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Atau jangan ditinggalkan mati oleh suaminya untuk menikah dengan siapa yang disukainya. Jangan juga kamu menceraikan dan tidak memperlakukan isteri kamu kerana dengan cara yang betul, kerana nak mengambil sebahagian daripada harta yang telah kamu berikan kepadanya berupa mas kahwin. Ini ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, lelaki itu berkahwin dengan perempuan tersebut dengan tujuan untuk mengambil harta wanita itu yang banyak. Dia tahu perempuan itu keturunan yang berharta, bangsawan contohnya, berharta, hartawan. Maka dia kahwin dengan perempuan itu dengan tujuan untuk mengambil harta. Maka dia tidak melayan perempuan itu tersebut dengan baik. Ditinggalkannya.
biarnya tergantung tanpa tali. Ada pula yang berkahwin dengan isteri itu, kemudian selepas berkahwin didapati dia tak berkenan, berubah hatinya. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini pun berlaku juga. Kemudian dia menyusahkan isteri, dia menyakiti isteri, mengatakan kata-kata yang perit. Memanglah kalau seseorang mengambil pisau, potong kulit orang itu, lukakan sebagai contohnya, luka itu berdarah, sakit. Tapi yang lebih dahsyat lagi bila dia mengatakan perkataan-perkataan yang perit-perit, perkataan yang buruk-buruk, perkataan penghinaan, celaan. Ingat ya, kita suami dipesan oleh Nabi SAW dalam peristiwa penting ketika baginda berwukuf di Arafah, bahawasanya kamu mengambil isteri kamu daripada ibu ayah mereka dengan kalimat Allah, wastahlaltum furujahunna, kamu dihalalkan untuk kamu berhubungan dengan mereka, mengadakan hubungan suami isteri dengan mereka, semuanya dengan kemuliaan, semuanya dengan perkahwinan yang betul, dengan nama Allah kamu mengambil mereka daripada ibu ayah mereka, maka layanlah mereka, bergaullah mereka dengan cara yang terbaik. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi ada golongan lelaki yang selepas berkahwin dapati ada perkara tertentu yang tidak disukai pada isterinya, maka dia pun menyakiti isteri itu, mengatakan perkataan-perkataan yang perit, perkataan-perkataan penghinaan. Akhirnya isteri itu pun tak boleh bersabar. Bila isteri itu tak boleh bersabar, isteri itu pun minta cerai. Bila minta cerai, dalam kes Islam, dalam kes ini khulu', maka mereka kena tebus talak. Maka si isteri bila minta cerai, dia kena bagi kepada suami harta yang dulu suami bayar semasa mas kahwin contohnya. Jadi di sini sikap lelaki hanya Allah saja yang tahu. Maka kita dianjurkan dari sudut hukum mengambil berat perkara-perkara sedemikian. Takut kita bila ikut perkembangan yang berlaku mutakhir, tuan-tuan ya. Orang berkahwin, bercerai, macam pakai baju, tanggalkan baju. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti tuan-tuan akan lihat bahawa perkahwinan ini disebut oleh Allah bahawa ia merupakan satu misakan ghaliza, ia merupakan satu perjanjian yang berat sebenarnya. Misakan ghaliza berarti macam perkara berkaitan dengan akidah, ada perkara yang berat, perjanjian yang berat. Bukan ikut suka sewenang-wenangnya kamu nak berkahwin, tak suka kamu menceraikannya. La ilaha illallah, sikit-sikit nak terai, tak best try yang lain. Apakah begitu perkahwinan yang kita harapkan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, jadi dalam konteks saya ini Allah memberikan satu pengecualian, illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kecualilah apabila mereka melakukan satu perbuatan yang keji, yang jelas. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir, dalam konteks ini seseorang lelaki yang mewarisi isterinya untuk para kerabatnya, maka ia menghalangnya untuk berkahwin hingga ia mati atau mengembalikan mahar, maka Allah melarang perkara tersebut seperti yang telah saya jelaskan. Riwayat ini hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud sendiri, diriwayatkan oleh para ulama yang lain daripada Ibn Abbas yang serupa dengannya. Ibn Jahid berkata, Ikrimah berkata ini turun tentang Kubaisyah binti Ma'an bin Asim bin Al-Awus yang ditinggalkan wafat oleh suaminya Abu Qais, lalu putera suaminya datang meminangnya. Ini telah saya ceritakan tadi. Maka dia telah datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, aku bukan warisan suamiku dan aku tidak mahu dinikahi oleh puteranya. Maka Allah pun menurunkan ayat ini bagi memberikan gambaran, bimbingan, panduan, garis panduan dalam kehidupan perkahwinan, apakah yang dibenarkan, apa yang dilarang. Asudi berkata daripada Abu Malik, dahulu wanita zaman jahiliah jika ditinggal mati suaminya maka didatangi oleh walinya. Wali ni maknanya siapa yang ada di kalangan, sama ada anak-anak suaminya ataupun kaum kerabatnya, maka ini wali. Kalau diberikan baju, ini telah saya jelaskan tadi. Jika suaminya memiliki anak lelaki yang masih kecil atau saudara lelaki, maka wanita itu ditahan hingga anak dewasa ataupun wanita itu meninggal, mana yang berlaku terlebih dahulu. Kemudian kalau umurnya panjang, anak-anaknya boleh mewarisinya macam mewarisi harta pusaka. Ini buatan keji lah tuan-tuan, buruk. Ini dalam Islam mengajar kita satu prinsip kerukunan yang penting. Ia tidak ada melainkan dalam Islam sahaja. Kalau orang kafir, apa yang menghalang lelaki itu untuk mengadakan hubungan suami isteri, lelaki perempuan dengan isteri kepada ayahnya? Tak ada apa yang menghalang. Cuba tanya orang kafir keliling kita, ada tak batasan tertentu? Mereka hanya kata, wah, ia tak bagus dari sudut humanity, dari sudut kemanusiaan. Tak. Kita bukan kemanusiaan saja tuan-tuan. Ia akhlak, ia ibadah, ia akidah. Seperti suruhan Nabi, perintah Nabi kepada sahabat yang orang Islam yang didapati berkahwin dengan makciknya ataupun isteri kepada ayahnya yang mati itu, maka Nabi suruh untuk sahabat-sahabat yang merupakan panglima perang pergi tangkap, sembelih je dia.
pancung kepalanya, bawa datang kepada aku. Kerana orang ini cukup biadab. Dari sudut fitrah manusia menolak perkahwinan seperti itu, bagaimana dia boleh buat? Dan Islam datang untuk mengharamkannya, masih kekal dilakukan. Pergi tangkap sembelih dia. Tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian. Kemudian dalam ayat ini, wala ta'dhuluhunna litadhhabu ba'dhi ma ataitumuna, jangan kamu menyusahkan mereka kerana nak mengambil sebahagian daripada harta yang kamu berikan kepadanya. Artinya jangan kamu menyusahkan mereka dalam pergaulan, kamu menghina mereka, memukul mereka, menyakiti mereka sehingga mereka menghabiskan untuk bercerai dengan kamu, dan dengan sebab itu kamu akan mengambil harta yang kamu berikan semasa mas kahwin dahulu, semasa mahar dahulu, semasa hantaran dahulu. Ali bin Abi Talha meriwayatkan daripada Ibn Abbas tentang firman Allah, wala ta'dhuluhunna, jangan menyusahkan, jangan kamu paksa mereka kerana nak mengambil sebahagian daripada yang kamu berikan kepada mereka, iaitu seorang lelaki mempunyai seorang isteri dan dibenci bergaul dengannya, sedangkan dia mempunyai hutang mahar, maka diusaha untuk mencelakakannya agar sia-sia menebusnya dengan mahar. Ini lagi perbuatan hina, tuan-tuan. Lelaki ni berkahwin, mas kahwin tak bayar, hutang. Tiba-tiba dia melihat ada perempuan lain nak dikahwini, dia pun menyakiti isterinya yang ada itu. Dipukulnya, dicakapnya perkataan-perkataan hina sampai perempuan tu tak tahan. Lalu perempuan tu minta cerai. Nak cerai boleh, bayarkan aku duit sebahagian, khulud. Maka isteri itu dah ada hutang tak bayar, kena bayar pula. Dua kali ganda, dua kali perempuan itu rugi. Pertama, suami tak bayar, ia adalah mahar yang berhutang. Yang kedua, wang sejumlah itu pula dia kena keluarkan daripada koceknya untuk memenuhi permintaan suami yang biadab dan juga melakukan maksiat dan melakukan perkara kejahatan dosa besar dalam konteks ayat ini, tuan-tuan. Demikianlah kita oleh kebanyakan para ulama tafsir, antaranya Dhahak, Qatadah dan juga pilihan oleh Ibn Jarir Tabari. Ibnu Mubarak dan juga Abu Razak berkata, Ma'mar telah mengkhabarkan kepada kami bahawa Sama' bin Fadl mengkhabarkan kepadaku daripada Ibnu As-Silmani, kedua ayat ni salah satu turun berikutan dengan urusan pada zaman jahiliah dan satu lagi berkaitan pada zaman Islam yang telah dijelaskan tadi. Abdullah bin Mubarak melanjutkan, adapun firman Allah, la yahillakum an tarisun nisa'a karha, tidak halal bagi kamu mempersakai perempuan dengan cara paksa sebagaimana berlaku pada zaman jahiliah. Wala ta'dhuluhunna, jangan kamu menyusahkan mereka pada masa Islam. Illa ayatina bi fahihatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan buatan keji yang nyata. Kata Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Sa'id bin Musayyab, Sya'bi, Hasan Basri, Muhammad Sirin, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Atta' al-Khurasani, Dhahak, Abu Kilabah, Abu Saleh, Suddi, Zaid bin Aslam dan Sa'id bin Abi Hilal berkata dimaksudkan fahishan wa zina. Jadi kalau seseorang perempuan itu berkahwin, kemudian suaminya menangkapnya atau mendapati padanya ada perkara-perkara berkaitan zina, mungkin gambarnya, mungkin kalau pada hari ini dengan bukti dalam handphonenya, mungkin dengan perhubungannya, mungkin pada waktu malam dia berhias dan menelefon, menghantar orang video conference, bukan video call, seperti yang dirujuk pada Mahkamah Agama Syariah. Kalau tuan-tuan baca ya, malam isteri berhias, ingat berhias untuk dirinya, rupa berhias untuk lelaki-lelaki lain, maka ini maksud fahisyah. Jadi apabila seorang isteri itu berzina, kamu hendak kembali menceraikannya, maka kamu berhak untuk mengambil mahar yang telah kamu berikan kepadanya. Kerana mahar itu bertujuan untuk dia memfokuskan dirinya untukmu, dia melayan kamu, dia buat baik pada kamu, dia memenuhi tanggungjawabnya sebagai isteri kepada kamu. Tapi bila dia terlibat melakukan buatan yang keji seperti itu, maka hak kamu untuk mengambilnya kembali. Ibn Abbas, Ikrimah dan Dhahak berkata, maksud keji yang disebut oleh Allah ni bukan setakat zina, malahan nusyus. Nusyus ni berarti seorang itu, perempuan tidak mentaati suami, tidak melayan suami. Balik ke rumah dia sibuk dengan handphone dia. Balik ke rumah apa pun dia tak sediakan untuk suami. Padahal suami bekerja luar, penat. Alasannya bagai-bagai, dan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini adalah bab penderhakaan dan juga kemaksiatan isteri. Jadi dalam konteks ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa bila mereka melakukan perkara sedemikian, kamu berhak untuk menceraikan mereka dan kamu dibenarkan untuk mengambil kembali, recover balik apa yang telah kamu bayar dalam bentuk mas kahwin ketika perkahwinan dulu. Pendapat ini merupakan pendapat yang wajih, pendapat yang baik. Tuan-tuan, wallahu a'lam. Jadi muslim-muslimat dan hati dan dikasihi sekalian, ini adalah berkaitan dengan larangan bagi isteri untuk melakukan buatan-buatan yang keji dan juga terlibat dalam perkara-perkara sedemikian pada zaman fitnah ni. Mungkin kita kena mengawasi isteri, tengoklah handphonenya sekali-sekala,
Ya tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, kerana wanita ni kadang-kadang mudah dorongannya untuk melihat perkara-perkara asal kecantikan sahaja, asal kosmetik sahaja, macam-macam perkara boleh berlaku tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian. Maka kita bertanggungjawab untuk mengawasi keadaan ini. Kemudian Allah menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Maksud bergaul yang baik ni sangat penting untuk kita faham ya tuan-tuan. Saya kupas perkara ni daripada tafsir Ibn Katsir. Tafsir yang sangat menarik, yang penting untuk tuan-tuan miliki. Saya galakkan tuan-tuan miliki tafsir ni dalam kempen satu rumah satu tafsir yang sedang kami lakukan di Telaga Biru. Satu sekolah satu tafsir, satu masjid satu tafsir, satu musalah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir. Apa salahnya tuan-tuan? Sebelum bekerja kita baca satu ayat dan kupas sedikit, bimbing orang bawahan kita untuk faham sikit daripada tafsir yang sangat mulia ni, tafsir Ibn Katsir contohnya, tafsir Munir Pemulia. Jadi bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Perhaluskan kata-katamu, perindahkan perilakumu, sikapmu, sebagaimana engkau senang bila dia melakukan demikian. Kata Ibn Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana aku suka isteri aku berhias untukku, maka aku juga suka untuk berhias untuknya. Bukan isteri saja kena nampak seksi kepada suami, suami pun kena nampak outstanding kepada isteri. Itu sebab bila Nabi masuk ke Mekah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi menegur sahabat-sahabat antaranya yang rambutnya uban penuh di kepala. Inailah rambut, bagi romantik, nampak cantik, nampak segak ketika berada bersama dengan isteri. Itu pesan Nabi kita SAW. Ya tuan-tuan, antara inai yang bagus untuk tuan-tuan miliki, rumash. Saya pun terlibat untuk beri nasihat dalam penghasilan inai rumash ni tuan-tuan. Sekali saya promotekan kat sini tuan-tuan, milikilah rumash ni. Kalau isteri boleh pakai apa saja color, merah ke, biru ke, hitam ke, kuning ke. Untuk suami jangan tayang untuk orang lain. Tapi untuk suami sebaik-baiknya warna gelap, warna yang kekuningan, kemerahan. Setengah pendapat mengatakan larangan warna hitam, setengah yang lain mengatakan tidak ada masalah untuk pakai apa saja color, asalkan jangan berlawanan dengan sunatullah. Bagi orang lelaki lah, orang perempuan tak mengapa, untuk suami ada kelonggaran. Ya tuan-tuan boleh rujuk di portal Rumash, antara inai yang terbaik untuk tuan-tuan hiasi diri tuan-tuan Jadi Ibn Umar berkata, sebagaimana aku suka isteri aku berhias untukku, dan aku juga perlu berhias untuknya. Kita kena belajarlah tuan-tuan, adab dengan isteri, bagaimana bersama dengannya. Ada orang tak memberat perkara-perkara semikian, maka isteri itu merasa tak seronok bersama dengan suaminya, maka dia mulalah untuk melihat benda-benda yang haram yang lain. Kita suami jangan pentingkan diri kita sendiri saja tuan-tuan Saya teringat almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat ketika menyampaikan tentang hubungan suami isteri dalam ceramah beliau yang panjang bab Baitul Muslim. Kita ni dalam perhubungan suami isteri, ketika bersama sebagai contohnya, antara pesan beliau, macam kita makan nasi lah. Makan mula sama, akhir bersama. Sampailah ke hujung. Jangan pentingkan diri sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan fahamlah lebih lanjut. Saya nak cerita lebih lanjut pun bukan kelas rumah tangga Islam lah. Tapi ini antara perkara yang ditekankan oleh ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mawaddah rahmah, Rusdi. Ismail, Liza, Muzaffar, Muhammad Zamri, Zakaria. Tuan-tuan pergilah hadir ke kursus-kursus. Dulu guru saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, ada membuat satu CD masa kami terbitkan di Telaga Biru, bertajuk bagaimana mengelakkan, menguruskan tsunami rumah tangga. Macam mana menjadikan rumah tangga kita bahagia. Menariklah bahan-bahan yang dikongsi oleh Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Tuan-tuan boleh cek lah, mungkin ada dalam YouTube ke, mungkin tuan-tuan dapatkan CD pinjam dari kawan-kawan ke dengar. Supaya di masa ke semasa kita dapat memahami ayat Allah ni dari perspektif para hukama, orang-orang yang bijaksana, para pengkaji, ahli motivasi dan sebagainya. Tuan-tuan, jadi dalam hadis Nabi SAW telah menceritakan kepada kita, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang adalah orang paling baik kepada isinya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada isinya. Di antara akhlak Nabi SAW adalah sopan santun dalam pergaulan, selalu bergurau. Nabi duduk dengan isterinya Aisyah radhiyallahu anha yang pada masa itu mungkin masa sedih melihat ada kalangan isteri sahabat yang lebih kaya, yang senang. Maka Aisyah radhiyallahu anha ni seorang perempuan muda, tentulah dalam hatinya ada rasa
rasa sedih tak boleh memiliki harta-harta yang banyak macam perempuan-perempuan lain, isteri sahabat yang kaya contohnya tuan-tuan ya. Maka Nabi pun duduk dengan Aisyah, pegang tangan Aisyah, menenangkan Aisyah, menceritakan tentang pengalaman orang sebelum mereka. Ada 11 orang perempuan berkumpul. Pernah dengar tak cerita ni tuan-tuan? Pernah dengar? Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan bacalah dalam buku yang selalu saya kempenkan ni. Buku Kenali Rasul Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku ni asal judulnya Syama'il Muhammadiyah, yang dikatakan oleh para ulama memilikinya seumpama kita menjemput Rasulullah SAW hadir di rumah kita untuk menyampaikan kuliah. Salah satu bab di sini menceritakan tentang perbualan dan juga bersembangnya Rasulullah dengan para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi duduk dengan Aisyah yang kelihatan sedih pada masa itu, Nabi SAW telah pun menceritakan tentang 11 orang perempuan. Perempuan ni menceritakan tentang hal suami masing-masing. Ini orang perempuan membawang. Seorang daripadanya menceritakan bahawa suami saya ni macam unta kurus di daerah yang sejuk. Unta kurus berarti unta ni satu tunggangan yang penting, satu tempat sumber susu dan sebagainya. Dia kurus, duduk tempat yang jauh. Menceritakan suaminya seorang yang tak kreatif. Tak boleh nak bekerja, pemalas, duduk seorang diri, tak boleh nak ditegur. Dia masukkan begitu. Tinggi kinayah yang digunakan tuan-tuan ya. Sindiran yang digunakan, bahasa sindiran yang dimasukkan, kiasan yang dimasukkan di situ. Seorang pula perempuan berkata bahawa suami saya seorang dermawan, tapi dermawannya bukan untuk kita. Dia duduk, bila datang orang hadir ke rumah, dia akan menyuruh kami bersiap-siap, dia akan sembelih unta, dia masak unta. Kamilah yang penat berkhidmat ataupun memberikan servis kepada tetamu yang datang. Tapi kami tak dipedulikan sangat. Makannya ujung, apa yang ada makan, tak ada jangan komen. Ini cerita seorang lelaki yang disampaikan isterinya. Perempuan berikutnya pula berkata, suami saya ialah Abu Zar'in. Saya Ummu Zar'in. Suami saya seorang pemurah, kaya raya, hartanya banyak. Dia suka juga bagi makan kat orang. Tiba-tiba pada satu hari datanglah seorang perempuan cantik daerah kami. Dia telah pun berkahwin dengan perempuan tersebut, meninggalkan kami. Jadi menceritakan perkara ini menyebabkan Aisyah senyum. Aisyah yang sedih tadi senyum. Ini akhlak Nabi kita SAW, tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Nak tahu lebih lanjut, bacalah kitab Kenali Rasul Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada gambar-gambar, ada gambar raja. Bagi tuan-tuan yang belum pernah tengok buku ni, keistimewaannya setiap bab ada gambar, tunjuk macam mana Nabi kita duduk, macam mana Nabi kita berbual, macam mana Nabi kita pakai cincin, lengkap dalam buku ni. Baik tuan-tuan hati dan dikasihan. Sekarang saya kembali kepada akhlak Nabi kita dalam bab wa'ashiruhun nabi ma'ruf, iaitu bergaullah dengan isteri kamu dengan cara yang terbaik. Tengok contoh dikemukakan Ibn Katsir. Nabi bergurau dengan isinya. Sampai ke peringkat Nabi berlumba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pada satu kali Nabi menang, satu kali Aisyah menang. Waktu itu mereka baru berkahwin, Rasulullah baru berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah masih lagi slim, kurus. Dalam hadis mengatakan demikian. Allahu akbar. Kemudian lepas berkahwin, akhazanil badan. Maka keadaan aku pun put on weight. Maknanya menjadi besar sikitlah. Maka ketika berlumba dengan Nabi kali kedua, aku kalah. Maka Nabi pun bersabda, hadhihi bitilka. Ini dengan dulu. Serilah maknanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Baginda kerap mengumpulkan para isinya setiap malam di rumah. Waktu baginda menginap, kadang-kadang makan bersama-sama, kadang-kadang bergurau bersama-sama. Kemudian baginda akan menghantar isteri itu pulang ke tempat masing-masing. Dan baginda akan tidur di rumah isteri yang tetapkan jirannya pada malam itu. Dan tidur dengan mereka pada satu selimut. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan dalam kitab Mughni oleh Ibn Qudamah mengatakan antara sunnah Nabi kita SAW, maafkan saya tuan-tuan ni bab hukum, bahawa digalakkan, disunatkan untuk suami isteri itu tidur tanpa pakai apa-apa di bawah satu selimut. Naik bulu roma dengar cerita benda macam ni. Inilah antara amalan Nabi kita SAW. Yang belum berkahwin, lekal-lekallah berkahwin. Yang belum ada suami, mudah dapat suami yang saleh bila mendengar pesan-pesan seperti ini, tuan-tuan ya. Jadi contoh yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Baginda akan duduk sebelum tidur menghiburkan para isinya. Paling kurang pun senyum dan buat cerita-cerita lawak jenaka dengan mereka. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab ni, satu aspek bahasa Arab yang kita tak boleh nak kesampingkan bila menyentuh ayat Quran ni, berkenaan dengan perkataan ma'ruf.
Saya telah jelaskan perkataan ma'ruf banyak kali dengan tuan-tuan. Ma'ruf ini berarti satu benda yang bersifat baik, disenangi, tidak mengganggu, tidak memaksa. Iaitu buat ihsan, buat benda-benda yang baik-baik. Syarawi memberikan pandangan yang lain juga dalam perkara ini, menyatakan bahawa yang Imam Syarawi ni seorang ahli tafsir yang terkemuka, seorang mufassir yang hebat dari bumi Nil. Memang dengan sebenar-benarnya beliau ni mufassir Nil, tuan-tuan, mufassir Nil. Ahli tafsir yang terkemuka di bumi Mesir yang hebat itu. Beliau ni meninggal dunia pada tahun 1999. Beliau bila melihat kepada ayat Quran memang akan menjelaskan bahawa perkataan mawaddah berbeza daripada ma'ruf. Mawaddah ni berarti bawa baik kepadanya, rasa senang bersamanya, bergembira dengan kehadirannya. Ma'ruf tidak semestinya demikian. Mungkin mawaddah ni dia adalah kasih sayang yang berasaskan kepada seksual. Maklumlah pada peringkat mula-mula kahwin, masing-masing rambut masih hitam, kulit tegang, badan slim, tegap, yang lakinya. Ini mula-mula kahwin biasalah. Dadanya ke depan, tapi lepas kahwin 20 tahun perutnya pula ke depan. Yang isteri pun ada kelemahan-kelemahan tertentu. Susah juga tuan-tuan ya. Tu cerita bab macam ni, takut hati terasa dan sebagainya. Termasuklah yang menyampaikannya pun tak kurang juga, tidak menjaga penampilan dan sebagainya. Jadi perkataan yang dimaksudkan oleh Allah mawaddah ni lebih kepada kasih sayang berasas kepada seksual. Tapi ma'ruf ini ataupun rahmah dalam ayat daripada surah Ar-Rum itu nanti ada peluang kita akan baca. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Antara tanda kasih sayang Allah ni, ayat ni biasa terpamir di atas kad kahwin. Kalaulah tanda-tanda kuasa Allah antara menjadikan daripada kamu isteri kamu dan menjadikan di antara kamu perasaan mawaddah dan juga rahmah. Mawaddah ni kata para ulama dikasih sayang berasaskan kepada seksual. Tapi rahmah ni kasih sayang berasaskan kepada perjuangan, pengorbanan. Maklumlah bila isteri itu makin tua, bentuk badannya makin kurang, ada perkara-perkara tertentu berlaku padanya. Demikian juga suami, jangan kita beranggapan hanya isteri saja. Maka hendaklah ingat pada ketika itu tentang pengorbanan pihak yang lain. Isteri itu melahirkan anak untuknya, masak sedap-sedap untuknya, belajar. Pada ini belajar kat YouTube lagi, tengok nak masak bahu untuk suami. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Membasuh. Dan suami pula duduk balik rumah letak kaki atas meja. Mi goreng satu, teh tarik dua. Pesan gitu je. Isteri pun ternyata kelang kabut datang, terkedik-kedik datang hantar makanan kat kita, minuman, nak pastikan kita ni padahal penat kadang-kadang sebagainya, pergi kerja sampai umur 60 tahun baru pencet. Ya Allah ya Tuhan, takkanlah semua ni tidak menjadi satu sebab untuk penghargaan tuan-tuan ya. Kan itu kalau kita lihat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, pernah saya ceritakan pada tuan-tuan, mengecam orang yang menceraikan isterinya pada hari tua dengan mengatakan bahawa isterinya sudah hilang bentuk badan, sudah tak menawan macam dulu. Maklumlah dia lelaki berwibawa, ada pangkat, ada kedudukan, ada harta, ada macam-macam. Ya, ada ialah dihormati orang, ketua kabilah dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar marah kepada lelaki semikian dengan berkata, apakah rumah tangga hanya dibina atas rasa cinta, atas rasa rupa paras, atas rasa penampilan? Dengan baik orang lelaki, ini adalah kata-kata Sayyidina Umar yang sangat ajaib dan sangat hebat. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menegur apa yang dilakukan oleh lelaki-lelaki demikian yang terlupa kebaikan-kebaikan yang ada pada isterinya. Jadi bila Syarawi menjelaskan bahawa mawaddah ni adalah cinta, tuan-tuan yang hati dan dikasihkan, cinta kepada orang yang menentang. Ada juga kalau kita lihat dalam ayat Quran bahawa cinta ini juga kadang-kadang timbul dalam minda ataupun dalam benak semua orang, termasuklah orang yang mencintai ibu bapanya padahal ibu bapanya itu menentang Allah dan Rasulnya. Nanti ada peluang kita akan meneroka surat Mujadalah di bahagian hujung yang dikatakan oleh para ulama tafsir. Sebahagiannya ayat itu turun berikutan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah yang telah pun membunuh ayahnya sendiri dalam perang Badar kerana ayahnya berusaha untuk membunuhnya. Nanti ada peluang kita baca ini, ada kaitan dengan perkataan la tajidu qauman yu'minuna billahi wa rasulihi wa aduna man hadallah. Tidak patut kamu dapati pada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi perkataan mawaddah dalam konteks ayat Quran diperhatikan, kata Imam Syarawi,
ia merujuk kepada satu perasaan cinta yang membabi buta. Kalau orang bercinta, kita kata cinta itu buta. Apa cakap pun orang dah tak peduli. Jadi perkataan mawaddah dalam konteks ayat ni juga tak boleh diasingkan daripada maksud asal, iaitu cinta yang bersifat kadang-kadang tidak ada penilaian yang wajar. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Syarawi ni tepat kan? Imam Syarawi ni seorang ahli logah, tuan-tuan, ni seorang ahli bahasa yang terkemuka. Mana rujukan beliau membaca begitu banyak syair Arab, kerana perkataan-perkataan Quran ini ditafsirkan oleh bahasa-bahasa Arab yang klasik, dipanggil syair-syair jahili. Maka demikian juga Imam Al-Biqai dalam Nazmul Durar mengatakan bahawa akar kepada perkataan mawaddatan ini mengandungi makna kelapangan dan kekosongan. Dia merujuk kepada kelapangan dada, kekosongan jiwa dari kehendak yang buruk. Jadi mawaddah ni berarti satu cinta. Cinta yang melampau-lampau, cinta yang begitu tinggi sekali, cinta yang apa istilahnya, cinta yang ekstrim. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasih sekalian, ini berbeza daripada perkataan ma'ruf. Mungkin perkataan ma'ruf ini, kata Al-Imam Syarawi, mungkin bila pada hari tua, usia pun sudah lanjut, masing-masing tak boleh memenuhi keperluan yang lain, dari segi fizikalnya, dari segi biologikalnya, maka janganlah kamu mengabaikan peluang berbuat perkara yang ma'ruf. Ma'ruf nak buat kat orang kat luar mungkin susah, nak bagi orang makan kat luar mungkin susah. Tapi layanlah isi yang baik di rumah, walaupun isi dah tak sehebat dulu lagi. Ini maksud Muhammad Mutawalli Syarawi. Jadi beliau mengatakan bahawa maksud ma'ruf ini, kehidupan rumah tangga tidak akan hancur, tidak akan punah dan roboh dan rosak, walaupun pada saat itu isteri sudah tidak boleh memberi layanan yang terbaik kepada suami kerana kelemahan-kelemahan tertentu, mungkin penyakit dan sebagainya. Walaupun pada usia seperti itu, tapi suami sudah tidak dapat apa lagi yang diperluai dari sudut mawaddah, tapi dia kena melakukan perkara makruf kerana ia merupakan satu tuntutan. Dan ingatlah jasa isteri, melahirkan untuknya anak-anak, membasuh bajunya, menyediakan makannya, menggembirakannya, memenuhi segala keperluannya. Maka tuan-tuan yang mulia sekalian, ini semua merupakan satu ihsan. Ya, mungkin orang-orang muda yang mendengar kuliah ni, usia 30-an ke bawah, mereka belum merasai perkara tersebut. Kalau datuk nenek moyang dahulu mereka berkahwin dengan perempuan, dengan gadis yang jauh beza umur daripada lelaki tersebut. Tapi bila seorang lelaki yang tradisinya zaman moden ini berkahwin sama umur, pada usia 30 tahun, 40 tahun, mungkin tak terasa lagi, 50 tahun, 60 tahun, maka pada waktu itu biasanya proses penuaan yang berlaku pada seorang perempuan lebih cepat daripada lelaki, disebabkan pengorbanannya yang banyak, melahirkan anak, menyusukan anak, macam-macam perkara lain yang dalam hidup. Tuan-tuan lebih fahamlah situasi ini, tuan-tuan, ya. Saya teringat dalam kisah cinta yang mulia ni, tuan-tuan, cinta yang murni ni pun tadi sahabat saya Anwar bertanya doa yang pernah saya ajar pada tuan-tuan mungkin beberapa waktu dahulu. Kisah yang disebut oleh Imam Tabarani, disebut oleh Imam Tirmizi dalam Hakim Tirmizi dalam Nawadir Usul, menceritakan tentang satu peristiwa yang berlaku pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu, iaitu sahabat yang sangat mulia ni menjadi khalifah. Datanglah seorang lelaki, dua orang lelaki kepadanya, yang mana rupa mereka ni sangat mirip satu sama lain. Lalu Sayyidina Umar pun bertanya kepada yang seorang ni, aku tak pernah lihat ada orang yang kembar seiras begitu mirip antara seorang dengan yang lain pada kamu berdua ni, kata Sayyidina Umar. Lelaki itu menjawab, wahai Sayyidina Umar, sebenarnya ini, wahai ini bukan kembar saya, ini anak saya, anak kamu. Terkejut Sayyidina Umar. Makna ayah ni awet muda, ya. Sayyidina Umar tahu tak, kelahiran anak ini satu mukjizat doa Rasulullah SAW. Dia dilahirkan oleh ibunya yang telah mati. Dia betul. Sayyidina Umar suka cerita-cerita pelik. Cerita ni dikatakan oleh para ulama, para ulama hadis yang mentahqiqnya, rijalnya thiqat. Maknanya perawi-perawi hadis ni thiqat, tuan-tuan, ya. Makna hadis ni kuat. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu lantas minta kepadanya untuk bercerita, apakah perkara ini maksudkan itu. Maka lelaki ni beritahu, saya seorang peniaga, sewaktu ibunya syarat mengandungkannya, yang Sayyidina Umar kata kembar saya tadi bukan kembar saya, anak saya, ibunya mengandungnya, syarat mengandung, maka saya nak kena buat satu, meneruskan misi perniagaan saya.
Maka isteri saya pujuk saya, abang jangan pergilah. Saya dah berada di ambang kelahiran ni, anak pertama kita. Abang batalkanlah perjalanan. Saya berkata pada isteri, tak boleh sayang, abang penting abang kena pergi. Tak apa, mesti dekat. Saya pun pegang perutnya. Saya doakan untuk putera saya, doakan untuk anak saya dalam kandungan itu. Apakah doanya tuan-tuan? Ya man astaudi'u wadi'atan. Allahumma inni astaudi'uka gulami haza. Allahumma inni astaudi'uka gulami haza. Ya Allah, aku meninggalkan anakku ini dalam kandungan isteriku ini untuk penjagaanmu. Doa ni Nabi pernah ajar. Kalau kita nak pergi musafir, Nabi ajar versinya lain. Tapi saya baca doa ni tak lengkap. Allahu Akbar. Saya baca doa ni tak lengkap. Nabi ajar kalau kita nak pergi musafir, kita doakan keluarga kita, anak kita ke, isteri kita ke, ayah ibu kita duduk sekali ke, doakan untuk mereka dengan doa Nabi, astaudiullah allazi la tadhi'u wada'i'uh. Astaudiullah allazi la tadhi'u wada'i'uh. Cuba ikut. Astaudiullah allazi la tadhi'u wada'i'uh. Boleh baca? Ini riwayat Tirmizi. Dan riwayat lain, astaudiullah allazi astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Saya pernah ajar doa ni. Mungkin Ustaz Syarif Murad pernah buatkan poster untuk tuan-tuan ni. Astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Ya Allah, aku menyerahkan keluargaku, anak isiku, harta bendaku, semua penjagaanmu. Kerana engkau lah sebaik-baik penjaga. Ini doa Nabi kita kepada para sahabat bila baginda nak musafir. Minta penjagaan yang paling sempurna, penjagaan paling sempurna adalah Allah SWT. Yang mendengar doa tu pula kena jawab. Macam orang sebutlah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Wa iyak. Sekurang-kurangnya. Barakallahu fiqh. Wa fiqha barakallah. Ada jawapan yang pernah saya jawab oleh tuan-tuan ni. Jadi kalau orang berkata kepada kita, Astaudiullah allazi la tadhi'u wada'i'uh, ataupun Astaudiullah hadinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum, kita kena jawab. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara zanbaka wa yassarakal khaira haitsu kunta. Boleh ikut tak? Panjang, cepat sangat ni. Ya. Nabi mengajar kalau orang baca pada kita, kita jawab. Tuan Haji Poji Muhammad, Angelina, Doris Muhammad, kalau kita nak tinggalkan keluarga, baca Astaudiullah allazi la tadhi'u wada'i'uh, ataupun Astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Dua-dua boleh, salah satu baca. Yang mendengar doa kita pula jawab. Macam jawab Waalaikumsalam lah. Jawapannya adalah Zawwadakallahu taqwa wa ghafara zanbaka wa yassaraka khaira haitsu kunta. Zawwadakallah berarti Allah memberi kepada kamu bekalan ketakwaan. Allah ampunkan dosa kamu. Allah mudahkan perjalanan kamu sepanjang musafir ini. Ridha Allah, terima kasih. Astagfirullah allazi la tadhi'u wada'i'uh. Allazi la tadhi'u wada'i'uh. Wada'i'uh. Baik. Sekarang saya bila isteri saya halang, pujuk jangan pergi, saya doakan untuk anak itu saja. Saya lupa doakan untuk isteri saya. Allahu Akbar, masya-Allah. Allahumma inni astaudi'uka gulami haza. Ya Allah, aku tinggalkan anakku ini dalam kandungan isteriku ini di bawah penjagaanmu. Dia pun pergi. Berlakulah satu tempoh, kemudian dia pun pulang. Dah habis musafir untuk perniagaan itu pulang. Tiba dia pulang, tengok rumah terkunci. Tiba-tiba datanglah adik-beradiknya, sepupu-sepupunya yang duduk berdekatan, datang kepadanya menenangkan. Fulan, tenang Fulan ni, sabar Fulan ni, duduk sekejap. Bagi minum air. Fulan, khabar ni berat untuk kau Fulan. Isteri kau meninggal dunia Fulan. Waktu melahirkan anakmu. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah ta'ala. Sedihnya kan kepalang peniaga ni tuan-tuan ni. Businessman ni. Sedih. Ayuh, bawalah aku pergi ke kubur isteriku. Mereka pun bawa dia pergi ke kubur isterinya. Ya tuan-tuan yang dimiliki Allah sekalian, kerana dia pun pulang. Menjelang malam, tengok asap keluar dari kubur isterinya. Semua orang susahlah nak explain kepada dia tuan-tuan. Dia berkata padanya, akhirnya mereka terpaksa berkata pada dia, Fulan, sebenarnya kami melihat asap ni keluar lama dah Fulan, sejak dia mati lagi. Setiap malam asap keluar. Allah, ya ke? Maka lelaki yang businessman yang salih ni berkata, kamu baik sangka ya kepada isteriku ini,
Dia adalah seorang yang sangat salihah. Kanat salihatan, qawwamatan, sawamatan. Kanat ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Untuk kenal kamu, janganlah buruk sangka kepada isiku ini, kerana dia sebaik-baik perempuan. Yang aku tidak kenal melainkan kebaikan sahaja pada dia. Dia kuat puasa, kuat bangun malam, suka baca Quran, semua amal soleh dia buat. Kenapalah ujian Allah untuk dia? Kenapalah asap keluar dari kuburnya, tuan ya? Maka lelaki ni meminta fatwa daripada para sahabat untuk menggali kembali kuburnya. Bila digali saja kubur isteri itu, alangkah terkejutnya mereka melihat isteri yang telah meninggal dunia itu duduk dalam liang lahatnya. Dan kelihatan babynya itu sedang merayap. Apa merayap istilah itu? Sedang berada di bawah kakinya. Baby itu hidup. Allah, anakku, dipeluknya. Dan dia dengar satu suara yang berbunyi. Semua orang kat situ dengar, tuan-tuan. Wahai lelaki yang telah pun meninggalkan anaknya dalam jagaan Tuhannya, maka engkau telah meninggalkan amanahmu pada Tuhan, maka Tuhanmu telah menjaga anak itu. Kalaulah engkau minta penjagaan buat isterimu juga, maka sudah tentulah dia pun akan dijaga olehnya. Isterinya meninggal dunia, anaknya selamat. Senang mendengar cerita itu, Allahu Akbar. Allah lupakan kau pada bahagian isterimu dalam doa tersebut kerana ajalnya sudah sampai. Kalaulah engkau baca doa itu untuk isterimu juga, tentu umurnya akan panjang. Tapi Allah telah menetapkan ajalnya sampai, maka meninggal dunia dia. Saya harap sahabat saya bertanya tentang doa tadi dapat tulis balik semula. Astaudiullah alladzi la tadhi'u wada'i'u, ataupun astaudiullah amanatakum, astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Ya Allah, aku serahkan keluargaku, harta bendaku, semuanya dalam penjagaan kau, ya Allah. Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik penjaga, dan Allah itulah sebaik-baik pembimbing. Jadi kalau kita ucapkan doa ni kepada keluarga yang tinggal, mereka kena jawab. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara zanbaka wa yassaraka al-huda wa yassara lakal khaira haitsu kunta. Saya harap nanti Ustaz Syafiq Murad ataupun Ummu Fatih ataupun ustaz-ustaz yang ada dalam grup ini boleh masukkan doa ni untuk menjadi amalan kita bersama-sama. Saya ijazahkan doa ni untuk tuan-tuan amalkan. Jadi kita sedang bercerita tentang kekeluargaan, kepentingan untuk berlaku makruf kepada pasangan walaupun banyak kelemahan. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, antara orang bijak berkata bahawa bila kita nak menceritakan nak menasihati pasangan untuk perubahan, jangan kaitkan keluarga kita, tapi kaitkan keluarga dia. Andai kita nak cakap pada isteri kita sekalipun, atau isteri nak cakap pada suami sekalipun, tolong jangan cerita tentang keluarga kita, ceritalah keluarganya. Cakap pada isteri, sayang, ibu sayang tu rajin ya, masak bagus, masakannya bersih. Kita nak cerita, nak tegur isteri kita, tentulah tak boleh nak tegur isteri kita walaupun isteri itu di bawah nama kita. Kita tak boleh cerita ibu kita kepadanya. Tak wajar, tuan-tuan. Tak hikmah. Tak ma'ruf tu. Nampak? Dan kalau isteri pula nak menegur suami bangun lambat, nak tegur suami, jangan cerita bapak dia. Cerita bapak suami. Abang, ayah abang tu pagi-pagi dah bangun kan? Dengar dia nangis pukul 4 pagi, tahajud doa. Maka suami pun akan teringat. Iyalah, aku ni bila nak berubah? Kerana manusia ni sifatnya dia suka untuk membaiki diri bila dikaitkan dengan darah dagingnya. Kalau kita nak ceritakan adik kita pandai kepada suami, jangan cerita. Kecuali kalau dia tanya. Jangan cerita adik saya menang award itu, pelajar terbaik di sekolah asrama ini. Yang kakak saya pula. Jangan cerita. Itu tak hikmah, itu tak ma'ruf. Itu seolah-olah ingin menghina suami, tuan-tuan. Baiklah, banyak lagi falsafah perkahwinan. Kerana perkahwinan ni adalah pertemuan dua insan dengan beribu-ribu perbezaan, tuan-tuan, yang kita tak nampak sebelum perkahwinan itu. Maka mudah-mudahan Allah berkati kita. Saya bukanlah orang yang pakar untuk mengulas perkara ini, tapi terbacalah tuan-tuan di sana sini ada manfaat. Moga-moga ada manfaat pada perkongsian kita. Jadi setakat ini saja dulu, Tun Caster.
Noraza, Adam, Falisa, saya ingat nak buat kuis semalam ni, tapi nampak waktu dah lewat. InsyaAllah pada waktu lain Dan hadiah yang telah pun diwakafkan oleh ahli dermawan untuk menjadi titik tolak pergerakan perjalanan kuliah kita berubah sedikit, variasi sedikit, ada variasi, ada multi communication di sini tuan-tuan. Dia telah mewakafkan banyak buku, terima kasih kepada beliau tafsir, kitab-kitab yang akan jadi hadiah untuk tuan-tuan dapat menjawab kuis dengan baik. InsyaAllah pada kuliah berikutnya saya akan bawa soalan-soalan untuk tuan-tuan jawab. Siapa dapat jawab dapat hadiah. Dan hadiah tu nanti kita nak buat event khas mengikut PKP sekarang datang ke office, tu datang ramai lah. Kita nak buat jamuan dan sebagainya kepada yang menang jawab dengan baik. Terima kasih tuan-tuan kerana menyokong kuliah tafsir ini. Kenang saya dan tuan-tuan, ampun maaf atas keterlanjuran bicara, kata-kata yang tak sepatutnya. Kerana manusia ni banyak kelemahan. Jadi sekali baik semua daripada Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan menyokong kempen tafsir satu rumah satu tafsir yang sedang kami lakukan sekarang. Tafsir Munir, pre-order, tuan-tuan dapat hadiah kitab ensiklopedia dan nama-nama anak. Milikilah, tuan-tuan tak rugi tuan, buatlah investment untuk memahami kalam Tuhan. Alangkah ruginya kita hidup 60 tahun, 70 tahun tak berusaha langsung untuk memahami kalam Allah SWT. Baik, setakat itu saja dulu. Terima kasih atas kesempatan yang ada dan penyertaan tuan-tuan di sini. Jangan lupa untuk kongsi video ni kepada orang lain supaya ada manfaat padanya, ada jariah ilmu padanya. Sekian, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ridina wa ridana. Allahumma fil lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahilladzi nasarana wa a'azzana wa akramana. Ya Allah, mulianya Engkau, ya Allah, tingginya zatmu, agungnya sifat-sifatmu. Kami mengucapkan syukur sebanyak-banyaknya kepada-Mu, kita berluang kepada kami untuk memahami kalam-Mu, membacanya, mengamalkannya. Mudah-mudahan kami termasuk di kalangan ahli-Mu yang Kau firmankan dalam Al-Qudsi bahawa bagimu ada keluarga di dunia, iaitu orang yang membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburnya, menghayati. Jadi kami sebahagian mereka, wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih kepada Zazan Travel kerana pelajaran kuliah pada malam ni. Jangan lupa tuan-tuan, ingat akikah, ingat Zazan Travel. Kami membantu tuan-tuan untuk melakukan akikah di Yaman, di Mesir, di Sudan, di Mekah dan juga di Damsyik. Akikah yang tuan-tuan lakukan, kami akan hantar ke madrasah di sana, sekolah-sekolah orang Islam yang memerlukan, di kalangan mereka yang terputus bekalan, tiada makanan, peperangan dan sebagainya. Bagi tuan-tuan yang minat, boleh menghubungi Zazan Travel dan secara khususnya Ustaz Faiz. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan lakukan itu menjadi satu amal saleh di sisi Allah SWT. Sekian, terima kasih. Muasfani Ahmad, Widodo Swendi, Arpa Kaus, Puan Niat Abdullah, Cik Kudut, Jamil Firdaus, Kandika, Hazim Hazik. Dapat tulis doa ni tadi ke? Saya nampak macam ada yang masukkan tadi. Dapat ke? Astagfirullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu ataupun astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khatimah amalikum. Yang mulia Tengku Nur, Mastura, Kristina T, dan semua yang hadir pada malam ni, mudah-mudahan dapat manfaat daripada apa yang dikongsikan. Alhamdulillah, Ustaz Syafiq Murad dah masukkan. Zawadakallahu taqwa wa ghafara zanbaka wa yassaraka al-khaira haitsuma kunta. Riwayat Tirmizi. Terima kasih Ustaz Syafiq. Dan astagfirullah tadi ada ke Ustaz Syafiq? Astagfirullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu ataupun astagfirullah dinakum wa amanatakum wa khawatimah amalikum. InsyaAllah ada. Baik, terima kasih semua. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum wa kathallahu khairakum wa jazakumullahu anna kulla khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.